Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar muslimah semuanya? Sihat hari ini? Alhamdulillah. Hari ini kita bertemu sekali lagi untuk menyambung perbincangan kitab Al-Bidayah wa An-Nihayah kita. Dan minggu lepas tak ada kuliah kan? Sebab apa? Kita public holiday. So, kuliah online pun untuk Ustazah punya public holiday. Jadi, mungkin ada yang tertanya-tanya kan kenapa tak ada kuliah pada minggu lepas. Jadi, hari inilah kita akan sambung perbincangan kitab kita yang masih lagi berada pada topik Abu Bakar radhiyallahu anhu. Baik, hari ini kita akan masuk pada muka surat yang ke 20, muka surat yang ke-20 berkenaan dengan jasa-jasa Abu Bakar radhiyallahu an. Pada minggu yang kedua, kita dah bincangkan keutamaan dan kelebihan yang ada pada diri Abu Bakar. Jadi, ini kita ambil sebagai perbincangan yang terakhir bagi biografi Abu Bakar radhiyallahu an. Dan nanti pada minggu depannya, insya-Allah, minggu depan ada kuliah. InsyaAllah lah, apa-apa nanti tunggu update daripada masjid. Kita akan terus masuk kepada bagaimana Abu Bakar radhiyallahu an nanti diangkat sebagai seorang khalifah selepas kewafatan Nabi SAW. Jadi pada hari ini kita lebih masih lagi membincangkan tentang biografi beliau dan apa yang telah beliau lakukan di masa pemerintahan yang diberikan kepada beliau. Baik, di sini kita lihat kepada jasa-jasa Abu Bakar radhiyallahu an. Kita baca sikit di sini, iaitu Abu Bakar As-Siddiq adalah sahabat yang pertama kali memeluk agama Islam. Itu kita tak sangkalkan lagi lah. Kan kita pun dah bincangkan banyak kali tentang Abu Bakar radhiyallahu an adalah lelaki yang pertama memeluk agama Islam. Dan beliau bukan sahaja dikenali sebagai lelaki yang pertama memeluk agama Islam, bahkan beliau adalah orang yang sentiasa bersama Nabi SAW, tidak kira pada waktu suka dan duka baginda. Sebab itu di sini disebutkan bahawasanya beliau selalu menyertai Rasulullah SAW sepanjang hidupnya, baik di Makkah maupun di Madinah. Sebab fasa penyebaran dakwah pada masa itu kan, kita dapati ada dua tempat penting. Pertama, pada zaman awal ataupun pada mula-mula sekali Islam diperkenalkan berada di Makkah. Kemudian Nabi berhijrah terus ke Madinah. Dan pada masa itu Abu Bakar radhiyallahu an menjadi antara orang yang terpenting di sisi Nabi SAW, membantu baginda dalam urusan dakwah Nabi SAW. Sebab itu disebutkan dia sentiasa menemani Nabi, tak kira sama ada di Makkah ataupun di Madinah. Baik, tidak hanya itu, beliau adalah sahabat Nabi sekaligus teman bermusyawarah dan wazir bagi beliau. Bermusyawarah ni kita panggil sebagai yang sentiasa berdiskusi, berbincang kan, sentiasa kalau kita lah dengan kawan-kawan, kadang-kadang kita suka duduk kan, duduk kemudian kita bincang-bincang. Itu kita panggil sebagai musyawarah lah dalam persahabatan Nabi SAW dan juga Abu Bakar radhiyallahu an. Dan di tangan beliau lah Abu Bakar ni, di tangan beliau, itu di tangan Abu Bakar lah para senior sahabat masuk ataupun meluk agama Islam. Antaranya ialah seperti yang Uthman ibn Affan, Az-Zubair bin Al-Awwam, Abdul Rahman ibn Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas dan juga Talha bin Ubaidillah. Jadi sahabat-sahabat ini, mereka semuanya masuk agama Islam
daripada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Baik, Abu Bakar setia mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menghadapi pelbagai macam halangan dan rintangan. Dan kita dapati beliau siap membela, maknanya dia dalam keadaan yang sentiasa bersedia membela Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sepenuh jiwanya. Bahkan beliau pula telah membebaskan banyak budak-budak. Budak-budak ni maksudnya ialah hamba. Jadi di atas ihsannya, keimanannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kan, Abu Bakar ni dia banyak memerdekakan hamba-hamba yang diseksa pada masa itu kerana masuk Islam. Seperti contohnya diberikan contoh kita di sini, antara hamba yang dibebaskan ataupun dimerdekakan oleh Abu Bakar namanya ialah Bilal, Amir bin Fuhairah, Ummu Ubaish, Zinirah, Nahdiyah dan kedua putrinya serta seorang hamba wanita milik Bani Muammal. Beliau lah yang menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan hijrah dan turut serta dalam peperangan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti perang Badar, Uhud, Khandaq, Hudaibiyah, penaklukan kota Makkah, Hunain, Tabuk dan pertempuran besar lainnya. Baik, itu semua yang tadi kita baca ialah jasa-jasa yang dilakukan oleh Abu Bakar radhiyallahu an ketika sebelum beliau menjadi khalifah, iaitu di sepanjang beliau bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bila kita masuk kepada perenggan yang seterusnya, dijelaskan kepada kita tentang apakah jasa yang telah disumbangkan oleh Abu Bakar radhiyallahu an ketika beliau menyandang jawatan sebagai seorang khalifah setelah kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kan dia senaraikan di sini kepada kita ada 5. Okey, ada 5 jasa yang dilakukan oleh Abu Bakar. Ini secara ringkasnya sahaja. Pertama, setelah beliau dilantik sebagai khalifah, kita dapati Abu Bakar di situ muka surat 21. Abu Bakar dia menguruskan jenazah Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga dikebumikan. Sebab kalau kita nak ingat baliklah bagaimana keadaan pada masa itu di Madinah setelah berita kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebar di merata Madinah pada masa itu, keadaan amat tidak terkawal. Maknanya ada yang sampai tidak mengaku bahawasanya Nabi meninggal dunia, ada yang tak dapat percaya, kan? Berlakulah perebutan siapa yang seharusnya menjadi khalifah dan sebagainya. Dan pada masa itu jenazah Nabi belum lagi diselenggarakan. Jadi bila terus sahaja Abu Bakar radhiyallahu an tampil, kita lihat dia ada satu kepribadian yang begitu kuat, begitu strong lah. Sebab apa? Orang yang paling dekat, selalunya kita bila kita paling dekat dengan seseorang, kemudian bila orang itu meninggal dunia, kita mungkin adalah orang yang pertama yang tak percaya, dan kita adalah orang yang pertama yang down, tak boleh nak bangkit. Bila orang yang paling kita sayang, orang yang paling kita hormati contohnya, dan paling dekat, sebab Abu Bakar adalah yang paling dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita dapati Abu Bakar radhiyallahu an adalah orang yang paling kuat pada masa itu. Bahkan dialah yang memberikan kekuatan kepada seluruh penduduk Madinah tentang apa yang sedang berlaku ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat pada masa itu. Dia yang bangkit memberikan kekuatan kepada seluruh penganut Islam, iaitu masyarakat Muslim, bahawasanya ini adalah ketentuan Allah. Betapa kepribadian yang begitu kuat, mantap. Keimanannya mantap maksudnya di situ. Dan di sini setelah itu kan, kemudian beliau dilantik sebagai khalifah. Pada masa itu pengurusan jenazah Nabi sallallahu alaihi wasallam dilakukan dengan smooth lah, dengan begitu lancar, sampailah Nabi sallallahu alaihi wasallam dikebumikan. Jadi ini kita panggil sebagai jasa beliau yang pertama setelah dilantik sebagai khalifah pada masa itu. Okey, baik. Kedua, kita dapati setelah pengurusan jenazah Nabi sallallahu alaihi wasallam diselenggarakan dengan baik, so kita dapati beliau melanjutkan misi yang dipimpin Usamah
radhiyallahu an yang sebelumnya telah dipersiapkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum wafat, sebagaimana kelak akan diterangkan secara detail. So nanti bila kita masukkan pada terus masuk kepada pemerintahan Abu Bakar radhiyallahu an, kita akan bincangkan tentang keberangkatan Usama ke Syam yang tergendala kerana kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka misi ini diteruskan oleh Abu Bakar radhiyallahu an. Dan nanti kita akan lihat betapa keberangkatan Usamah pada masa itu dia bukan satu misi yang sia-sia yang dilanjutkan oleh Abu Bakar radhiyallahu an. So nanti kita akan nilai, kita akan bincangkan tentang hal itu. Baik, yang ketiga ialah beliau Abu Bakar radhiyallahu an menyatukan persepsi seluruh sahabat untuk memerangi kaum murtad dengan segala persiapan ke arah itu, kemudian menginstruksikan, iaitu memberikan arahan untuk memerangi seluruh kelompok yang murtad di wilayah mereka masing-masing. Jadi pada masa pemerintahan Abu Bakar radhiyallahu an, nanti bila kita baca sejarah pemerintahan beliau, ada satu isu yang besar, iaitu isu murtad. Dan bagaimana Abu Bakar radhiyallahu an beliau menangani isu tu nanti. So di sini antaranya ialah beliau dia memberikan ataupun dia mendapat kerjasama daripada kesemua sahabat untuk memerangi orang-orang yang murtad, dan untuk bukan saja memerangi, bahkan menangani masalah kemurtadan yang berlaku di dalam pemerintahannya. So pada masa tu nanti kan kita akan bacalah bagaimana Abu Bakar radhiyallahu an bersama dengan para sahabat, mereka semua bersatu dalam isu ini dan akhirnya membawa kemenangan. Untuk kemenangan maksudnya keluarlah daripada isu tersebut, maknanya dapat jalan solusi yang terbaik. Baik, seterusnya yang keempat, ini antara perkara yang terpenting dilakukan oleh Abu Bakar pada masa pemerintahan beliau, iaitu Ibn Kathir berkata, pada tahun 12 Hijrah, Abu Bakar As-Siddiq memerintahkan Zaid ibn Thabit agar mengumpulkan Al-Quran dari pelbagai batu tulis, pelepah kurma dan dari yang dihafal dalam dada kaum muslimin. Peristiwa itu terjadi setelah para qari, penghafal Al-Quran, ramai yang terbunuh dalam peperangan Yamamah, sebagaimana yang disebutkan dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Jadi pada masa itu, ramai di kalangan para sahabat dalam peperangan Yamamah mati syahid. Mati syahid. Jadi bila berlaku hal yang sedemikian, dibimbangi bahawasanya Al-Quran Al-Karim hilang kerana kebanyakan ayat-ayat Al-Quran ini tidak ditulis pada masa itu, tetapi ramai yang menghafal. Maka di sini bimbang ayat Al-Quran itu hilang, maka antara perkara yang diusahakan oleh Abu Bakar ialah mengumpul hafalan-hafalan tersebut daripada para sahabat. Dan ada juga yang menulis. Antara yang tadi kan disebut, ada yang tulis di batu tulis, ada yang tulis di pelepah kurma. So di situ ada seseorang yang telah diamanahkan. Sahabat ini namanya Zaid ibn Thabit, untuk membantu ataupun mengetuai usaha pengumpulan Al-Quran pada zaman Abu Bakar radhiyallahu anhu. Okay. So di sini ada riwayat daripada Imam Al-Bukhari yang mana dimuatkan dalam bab pengumpulan Al-Quran, iaitu ketika beliau mulai menyebutkan sanadnya hingga sampai kepada Ibn Shihab dari Ubay ibn Sabbaq bahawa Zaid ibn Harithah pula. Tersalah. Zaid ibn Thabit pernah berkata, Abu Bakar As-Siddiq mengirim kepadaku surat tentang orang-orang yang terbunuh dalam peperangan Yamamah. Ketika aku mendatanginya, aku dapati Umar bin Al-Khattab berada di sampingnya. Maka Abu Bakar berkata, Umar mendatangiku dan berkata, sesungguhnya para qurra, penghafal Al-Quran yang telah gugur dalam peperangan Yamamah. Aku takut jika para qari yang masih hidup kelak terbunuh dalam peperangan, akan mengakibatkan hilangnya sebahagian besar daripada ayat Al-Quran. Menurut pendapatku, engkau harus memberikan arahan agar segera mengumpulkan dan membukukan Al-Quran. Jadi di sini
yang datang kepada Abu Bakar memberikan cadangan tentang pengumpulan Al-Quran ini adalah Umar radhiyallahu an. Jadi Umar perintahkan kepada Abu Bakar supaya kumpulkan hafalan-hafalan di kalangan para sahabat, kumpulkan Al-Quranul Karim. Kerana apa? Pada masa itu ramai di kalangan para sahabat yang mati syahid dalam peperangan Yamamah. Jadi Umar kata bimbang, kalau kita tak bertindak sekarang, nanti akan hilanglah Al-Quranul Karim. Jadi Abu Bakar pada masa itu dia rasa ragu-ragu dengan tindakan tersebut. Maka dia tanya dengan dia tanya dengan Umar, bagaimana aku melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kan? Jadi Umar menjawab, demi Allah ini adalah kebaikan. Okay, demi Allah ini adalah kebaikan. Dan Umar terus menuntutku hingga Allah melapangkan dadaku untuk segera melaksanakannya. Akhirnya aku pun setuju dengan pendapat Umar. Jadi Abu Bakar ni dia tak berapa nak setuju dengan cadangan Umar itu tadi. Sebab apa? Dia lihat Nabi tak pernah buat perkara itu, iaitu mengumpulkan Al-Quran tu Nabi tak pernah buat. Tapi Umar kata ini adalah benda yang baik. Maknanya ada kemaslahatannya di sisi masyarakat Islam. Dan betul kan benda tu benda yang baik. Sampai ke hari ini kita lihat Al-Quran yang kita baca yang dikumpulkan itulah bermulanya pada zaman Abu Bakar As-Siddiq di atas saranan Umar radhiyallahu an. Okey, baik, terus kita lihat. Jadi Zaid bin Thabit radhiyallahu an berkata, kemudian Abu Bakar berkata kepada aku. Jadi di sini Zaid pun ceritakanlah kepada kita tentang apa yang diperkatakan oleh Abu Bakar radhiyallahu an kepada beliau. Yang dia kata, engkau adalah seorang pemuda yang bijak, yang genius, berakal dan penuh amanah. Engkau telah terbiasa menulis wahyu untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka carilah seluruh ayat Al-Quran yang berselerakan dan kumpulkanlah. Jadi ini tugas yang diperintahkan ataupun yang diberikan oleh Abu Bakar radhiyallahu an kepada siapa tadi? Zaid bin Thabit, iaitu untuk mengumpulkan Al-Quran dan tulis apa-apa yang telah dikumpulkan itu tadi. Kemudian Zaid pun kata, demi Allah, jika mereka memerintahkan aku untuk memikul gunung, tentulah itu lebih ringan bagi aku daripada melaksanakan arahan Abu Bakar radhiyallahu an agar aku mengumpulkan Al-Quran tersebut. Jadi apa kata Zaid? Zaid kata, pikul gunung tu lebih ringan. Pikul gunung tu lebih ringan daripada menguruskan hal-hal yang berkaitan dengan Al-Quranul Karim. Sebab bagi dia ini adalah amanah yang begitu berat untuk dia pikul. Tapi Zaid ibn Haritha, dia tetap bersedia untuk membantu kerana ia adalah kemaslahatan untuk semua, terutamanya bagi masyarakat Islam pada masa itu. Baik, jadi aku bertanya, bagaimana kalian melakukan sesuatu perbuatan yang tidak diperbuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jadi Zaid ibn Haritha dia juga memiliki satu kita panggil perasaan yang samalah, nak buat benda yang Nabi tak suruh buat. Sebab para sahabat ini, kita kena faham ya muslimah, mereka ni tak buat perkara yang Nabi SAW tidak lakukan. Melainkan di sana ada betul-betul dalil yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Tetapi kita kena ingat, di sini ada perkara-perkara yang betul Nabi SAW tak buat. Tetapi jika ia adalah demi kemaslahatan umum masyarakat Islam dan juga penganutnya, maka hal itu tidak boleh menjadi halangan. Dan di sini yang dilakukan adalah para sahabat. Yang melakukannya adalah para sahabat. Dan para sahabat ni Masya Allah Tabarakallah, mereka ni tidak akan melakukan sesuatu di luar garisan syariat. Jadi sebab itu bila Abu Bakar ditanya oleh Zaid ibn Haritha tentang hal yang tersebut, kan, Abu Bakar pun berkata kepada beliau, demi Allah ini adalah satu kebaikan.
Okey, demi Allah ini adalah satu kebaikan. Dan Abu Bakar radhiyallahu an terus berusaha meyakinkan aku hingga akhirnya Allah melapangkan dadaku untuk menerimanya sebagaimana Allah melapangkan dada mereka berdua. Dada mereka berdua ni maksudnya ialah Abu Bakar radhiyallahu an dan juga Umar radhiyallahu an. Baik. Maka start daripada itu kan dia kata aku pun mula mengumpulkan Al-Quran Al-Karim yang ditulis di pelepah-pelepah korma, batu-batu tulis dan dari hafalan para sahabat. Hingga akhirnya aku menemukan akhir surah At-Taubah yang ada pada Abu Khuzaimah Al-Ansari yang tidak kudapatkan dari selainnya. Maknanya dia carilah daripada penulisan kan, cari daripada orang yang menghafal Al-Quran. Tidak ada seorang pun yang menghafalnya melainkan didapati daripada seorang sahabat bernama Abu Khuzaimah Al-Ansari, iaitu laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum, surah At-Taubah ayat 128 sampailah ke akhirnya. So, didapati hafalan itu ataupun ayat Al-Quran tersebut ada pada Abu Khuzaimah Al-Ansari. Okay, kemudian Al-Quran yang telah dikumpulkan dan dibukukan itu disimpan oleh Abu Bakar radhiyallahu an hingga Allah mewafatkannya. Setelah itu berpindah ke tangan Umar radhiyallahu an sewaktu hidupnya dan akhirnya berpindah ke tangan Hafsah putri Umar radhiyallahu anha. Okey, baik. So itu adalah yang keempat. Okay, jasa Abu Bakar yang keempat, mengumpulkan Al-Quran Al-Karim. Dan yang kelima kita dapati di situ ialah mengirimkan pasukan untuk menyebarkan agama Allah. Setelah itu beliau ada jasa-jasa yang seterusnya, iaitu menyebarkan dakwah di seluruh kawasan yang bukan Muslim lah, yang non-Muslim. Dan pada masa itu kita panggil ia sebagai perluasan lah wilayah-wilayah yang berlaku pada zaman Abu Bakar radhiyallahu an. Dan itu insya-Allah lah kita akan bincangkannya ketika nanti ketika kita masuk kepada perbincangan apa yang dilakukan di masa pemerintahan beliau. Cuma di sini kita cuma listkan 5 itu sahaja sebagai ringkasan kepada jasa-jasa beliau sebelum dan juga selepas beliau, sebelum dan setelah beliau menjadi khalifah sebelum dan ketika beliau menjadi khalifah pada ketika kehidupannya. Baik, seterusnya kita lihat pada muka surat 23. Di situ ada penerangan tentang hakim, sekretari dan pemungut zakat di masa Khalifah Abu Bakar. Jadi di sini saya nak ringkaskan yang menjadi hakim pada masa pemerintahan Abu Bakar radhiyallahu an ialah Umar radhiyallahu an. Sampai Umar kata ketika dia menjawat jawatan sebagai qadi, sebagai hakim, tidak selama sebulan penuh dia duduk menganggur. Maknanya tak ada kerja. Sebab apa? Tak ada orang pun yang ada sengketa. Tak ada orang pun ada masalah pada masa itu. Okey. Baik. Seterusnya, sekretari yang menjadi jurutulis Abu Bakar pada masa itu adalah Zaid ibn Thabit, Uthman ibn Affan atau sesiapa sahajalah yang ada ketika itu di sisi beliau ataupun ketika ada mesyuarat pada masa itu. Dan pada masa pemerintahan Abu Bakar radhiyallahu an kita dapati ada governor-governor yang telah dilantik untuk setiap wilayah di bawah pemerintahan Abu Bakar radhiyallahu an. Okey, nama-nama governor itu nanti boleh rujuk pada muka surat 24 hingga 25. Sebab ada banyak di sana, jadi Ustazah tak bacalah. So nanti boleh rujuk sendiri. Okey, boleh baca contohnya di sini kalau Ustazah nak baca ialah governor untuk wilayah Makkah. Kalau governor untuk wilayah Makkah adalah Attab ibn Asid. Kalau Taif, Uthman ibn Al-As. Okay. So maknanya di sini senang. Setiap wilayah yang diperintah, maksudnya yang di bawah pemerintahan Islam dan juga di bawah pemerintahan Abu Bakar radhiyallahu anhu khususnya, ada seorang governor yang dilantik untuk membantu urusan wilayah-wilayah tersebut. Yang kemudian nanti dibuatkan laporannya kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu. So itu berlaku pada zaman pemerintahan beliau. Baik.
Seterusnya kita pergi kepada kewafatan Abu Bakar radhiyallahu an, iaitu usia beliau dan kewafatan beliau. Di situ ya, muka surat 25. Muka surat 25. Kita akan habislah sampai muka surat 28 tentang kisah ini. Baik, Al-Hafiz Ibn Kathir berkata, Abu Bakar As-Siddiq wafat pada hari Isnin di malam hari. Dan ada juga yang mengatakan Abu Bakar wafat setelah Maghrib malam Selasa. Jadi ada dua pendapat. Ada kata hari Isnin, ada juga kata hari Selasa. Dan dikebumikan pada malam itu juga, iaitu tepatnya pada 8 hari sebelum berakhirnya bulan Jamadil Akhir tahun 13 Hijrah. Tepatnya pada 8 hari sebelum berakhirnya bulan Jamadil Akhir tahun 13 Hijrah. Setelah beliau mengalami sakit selama 15 hari. Maknanya dia tak terus-terus meninggal lah. Di sini ada disebutkan penyebab kepada kewafatan beliau, iaitu dia sakit selama 15 hari, kemudian barulah Allah Subhanahu Wa Taala mengambil nyawanya. Jadi pada waktu itu Umar pun menggantikan posisinya sebagai imam kaum muslimin dalam solat. Dan ketika sakit beliau menuliskan wasiat agar tampuk pemerintahan kelak diberikan kepada Umar radhiyallahu an, dan yang menjadi jurutulis wasiat pada masa itu adalah Uthman ibn Affan. Jadi ini kita lihat ya, pada masa beliau sakit, beliau dah minta Uthman ibn Affan menuliskan surat wasiat, yang mana setelah beliau wafat nanti penggantinya adalah Umar bin Al-Khattab. Ini adalah ini penting, wasiat itu penting sebenarnya, supaya nanti kan tidak berlaku kekecohan, siapa yang perlu dilantik, siapa yang perlu meneruskan pemerintahan Islam pada masa itu. Jadi Umar radhiyallahu an telah diletakkan namanya dalam wasiat Abu Bakar radhiyallahu an sebagai pemimpin yang akan menggantikan Abu Bakar radhiyallahu an pada masa itu. Baik, setelah surat wasiat selesai, segera dibacakan kepada segenap kaum muslimin dan mereka menerimanya dengan segala kepatuhan dan ketundukan. Jadi bila kaum muslimin dibacakan dengan wasiat Abu Bakar radhiyallahu an pada masa itu, mereka semuanya bersetuju menerima apa yang telah diwasiatkan oleh Abu Bakar radhiyallahu an, itu untuk melantik Umar radhiyallahu an sebagai khalifah selepasnya. Baik, jadi masa kekhalifahan ataupun pemerintahan Abu Bakar berlangsung selama 2 tahun 3 bulan. 2 tahun 3 bulan ya, tapi dalam masa 2 tahun 3 bulan, Masya Allah Tabarakallah, kita akan lihat banyak jasa ataupun perkara-perkara yang telah dilakukan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu yang disumbangkan kepada masyarakat Islam dan juga pemerintahan Islam pada masa itu. Dan beliau wafat pada usia 63 tahun, persis dengan usia, iaitu sama dengan usia Nabi SAW. Akhirnya Allah mengumpulkan jasad mereka dalam satu tanah, sebagaimana Allah mengumpulkan mereka dalam kehidupan. Okay, Masya Allah lah. Baik, sebelum wafat beliau telah mewasiatkan agar 1/5 dari hartanya disedekahkan. Kemudian berkata, aku akan menyedekahkan hartaku sejumlah yang Allah ambil dari hartaku sejumlah yang Allah ambil dari harta fai kaum muslimin. Harta fai ni dia bukan harta ghanimah ya, tapi dia adalah harta yang diperoleh bukan melalui peperangan. So kita panggil itu sebagai harta fai. Diceritakan ya di sini ketika beliau sakit, ada saranan supaya dipanggilkan tabib, iaitu doktor untuk merawat sakit beliau. Tapi beliau kata apa? Dia telah melihatku. Maksudnya Allah telah melihatku dan dia berkata sesungguhnya aku akan berbuat apa-apa yang ku kehendaki. Maknanya Abu Bakar ni tahulah yang beliau ni dah di akhir-akhir hayatnya. So di situ dia kata tak perlulah. Allah itu maha mengetahui dan dia akan buat sesuatu mengikut kepada apa yang dia kehendaki. Okey, jadi disebutkan di sini juga beliau jatuh sakit dan wafat adalah kerana beliau dan Al-Harith, seorang doktor yang masyhur pada masa itu, telah memakan khazirah. Khazirah ni maksudnya kalau kita lihat pada nota kaki pada muka surat 26,
dan nombor 6 nota kakinya, yang tulisan kecil-kecil itu kan yang di bawah, dikatakan bahawasanya iaitu daging yang telah lewat 1 hari. Daging semalam kan, daging semalam yang dicampurkan dengan tepung setelah dimasak. Jadi daging itu dia beracun. Sebab itu ketika setelah makan daging itu, Al-Haris berkata, angkatlah tangan anda wahai Khalifah Rasulullah, demi Allah sesungguhnya daging itu telah beracun. Maka Abu Bakar segera mengangkat tangannya, dan sejak itu keduanya maksudnya Abu Bakar dan juga Al-Haris itu tadi kan, mereka rasa sakit hingga akhirnya keduanya wafat 1 tahun kemudian. Maknanya kita panggil ini sebagai kesan daripada makan makanan yang beracun. Ada dia punya kesan lah bila kita makan makanan beracun tu. Dan tak disebutkan di sini bila makan terus meninggal kan, tapi sampailah dia bawa kepada setahun kemudian barulah beliau meninggal dunia. Baik, ada juga versi lain yang mengatakan beliau wafat bukan kerana sebab makan daging yang beracun itu, sebab ada jugalah banyak versi tentang sebab kewafatan beliau. Tapi ada yang kata beliau mandi pada waktu musim sejuk yang amat sangat, yang membuat beliau demam lalu wafat kerana itu. Wallahu a'lam lah yang mana yang betul. Okey. Baik, seterusnya di sini kita lihat terus saya nak masuk kepada muka surat 27. Di bawah sekali ada seorang sahabat bernama Salman Al-Farisi. Saya harap jumpa perenggannya. Bawah sekali. Ketika Salman Al-Farisi datang menjenguknya pada ketika beliau sakit tu tadi kan, Salman dia minta satu nasihat daripada Abu Bakar radhiyallahu an. So kalau kita lihat pada muka surat yang berikutnya, itu muka surat 28, di situ ketika Salman Al-Farisi meminta nasihat daripada Abu Bakar, beliau pun kata, tentu wahai Salman, boleh saja aku berikan nasihat kepada engkau. Itu akan terjadi penaklukan. Antaranya yang disebutkan oleh Abu Bakar di sini ialah akan terjadi penaklukan negeri-negeri kafir, tapi aku tidak pernah mengetahui apa-apa yang engkau peroleh dari bahagianmu yang dapat engkau makan dan engkau masukkan ke dalam perutmu. Maknanya di sini nanti kan ada Abu Bakar kata perluasan wilayah dan jajahan Islam dia akan menjadi lebih luas. Dan Abu Bakar kata di situ harta peperangan juga akan dapat banyak. Dan Abu Bakar tak pasti apa yang akan Salman dapat daripada bahagian harta rampasan perang itu nanti. Dia tak pasti apa yang dapat. Dan dia juga akan makan, dan apa yang dia masukkan, maksudnya harta tadilah apa yang dia dapat daripada harta tersebut, atau apa-apa yang dapat kau kenakan di atas badanmu, itu pakaianmu. Dan ini nasihat Abu Bakar yang paling penting. Dan ketahuilah, sesungguhnya barang siapa yang mengerjakan solat 5 waktu, maka dia telah berada dalam lindungan Allah pada pagi hari maupun pada waktu petangnya. Dan maka jangan sampai engkau membunuh orang Muslim, kerana kelak Allah pasti akan menuntutmu di hari kiamat dan mencampakkan dirimu dalam keadaan tersungkur dengan wajahmu ke dalam neraka. Jadi ini nasihat Abu Bakar radhiyallahu an kepada Salman Al-Farisi. Kalau boleh kita ambil ada 2. Satu tentang solat, kedua ialah tentang jangan membunuh sesama Muslim. Okey, baik. Jadi di situ disebutkan tentang beliau dimakamkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu bilik, iaitu, dan beliau juga disolatkan oleh Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. So itu sebagai perenggan terakhirlah yang saya ambil untuk kita simpulkan tentang biografi Abu Bakar radhiyallahu an. Apa pengajaran yang boleh kita ambil daripada apa yang kita bincangkan pada hari ini? Pertama, kita lihat urusan agama adalah urusan yang berat dipikul oleh mana-mana yang namanya Muslim. Contoh, bila Zaid ibn Harithah, Zaid ibn Sabit, saya confused lah antara kedua mereka ni. Zaid ibn Thabit, bukan Zaid ibn Harithah. Zaid ibn Thabit dipanggil
untuk menjadi orang yang bertanggungjawab mengumpulkan Al-Quranul Karim. Bagi dia, kalau pikul gunung itu adalah perkara yang lebih ringan untuk dia. Okay? Pikul gunung adalah perkara yang lebih ringan untuk dia daripada untuk pikul tanggungjawab mengumpul Al-Quranul Karim tu tadi kan. Mengumpul Al-Quranul Karim, bagi dia itu adalah perkara yang paling berat. Sebab itu ya muslimah, kita ni dalam hal-hal urusan agama, bila diberikan amanah kepada kita, jangan kita sentiasa ambil ia sebagai perkara yang ringan. Setiap urusan agama adalah urusan yang berat sebenarnya. Ada tanggungjawab, ada amanah yang kita pikul yang akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat kelak. Dan bila kita memikul satu tanggungjawab yang namanya tanggungjawab agama, contohlah kita sebagai asatiza ataupun kita sebagai pemimpin agama, kan, ia adalah satu perkara yang berat. Kerana apa? Kita juga memikul kepercayaan daripada masyarakat Islam di sekitar kita. Sebagai orang yang dipercayai untuk menguruskan hal ihwal keagamaan kita. Contoh dari sudut hukum hakam, dari sudut fatwa, okay, dari sudut perkara-perkara yang memberikan petunjuklah ataupun guidelines kepada masyarakat Islam. Jadi ia bukan perkara yang mudah. Bukan perkara yang mudah. Dan bagaimana ia boleh menjadi mudah? Kita lihat kepada pengajaran kita yang kedua. Apabila kita ada sokongan dan bantuan daripada masyarakat Islam di sekitar kita. Okay? Tugas seorang pemimpin agama, asatiza, mufti contohnya, dia akan jadi ringan bila insan di sekitar memberikan sokongan dan bantuan. Okay? Dengan memberikan kerjasama terhadap setiap perkara yang dikeluarkan ataupun yang dilaksanakan. Contoh yang kita lihat dalam apa yang kita bincangkan itu tadi. Abu Bakar radhiyallahu an, dia tidak bersendirian dalam melaksanakan tugas-tugasnya sebagai seorang khalifah. Ada ada Umar radhiyallahu an yang tampil ke hadapan sebagai qadi. Kita lihat kan, ada sekretarinya, iaitu ada jurutulisnya di kalangan sahabat Nabi yang namanya siapa tadi? Ingat tak? Yang jadi sekretari, Zaid ibn Thabit dan juga Osman ibn Affan. Maknanya ada orang di sekitarnya. Bahkan apa-apa yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq pada masa itu bukan hanya disokong dan dibantu oleh rakan yang ada di sekitarnya, tetapi masyarakat Islam keseluruhannya. So itu nanti kita akan lihat bagaimana masyarakat Islam pada masa itu memberikan sepenuh jiwa mereka untuk membantu dan menyokong apa yang dikeluarkan, arahan-arahan yang dikeluarkan oleh Abu Bakar radhiyallahu an. Sebab itu saya kata pengajarannya ialah kita ni bila nak buat hal-hal berkaitan dengan keagamaan itu tadi kan, tugas-tugas yang berat itu tadi kan, dia penting ada sokongan dan bantuan daripada orang yang berada di sekitar kita. Okey, baik. Seterusnya yang ketiga ialah pesan Abu Bakar radhiyallahu an kepada Salman Al-Farisi yang dah kita baca tadi tentang menjaga solat kita dan juga bagaimana kita dengan sesama Muslim. Solat ini adalah tiang agama, kan? Dan Nabi SAW ada menyebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, ia adalah perkara pertama yang akan dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala di hari kiamat. Jadi sebab itu Abu Bakar radhiyallahu an pesan kepada Salman Al-Farisi, dan kita ambil itu sebagai pesanan yang perlu kita juga pegang kuat-kuat dalam diri kita, dalam kehidupan kita sebagai seorang muslimah. Jaga solat kita dengan sebaik-baiknya. Jangan kita remehkan, jangan kita abaikan. Jangan jadi muslimah yang solat part time. Ini saya nak pesan juga, jangan jadi muslimah yang solat part time. Kadang-kadang kita ni masalah ya muslimah, kita cuma solat maghrib sahaja, isyak sahaja kan. Tapi maghrib pun susah juga kita nak solat. Kadang-kadang sibuk tengok drama kat TV pukul 7. Susah. Kita mungkin solat zuhur sahaja, solat asar sahaja, ataupun kita solat ketika orang nampak kita solat. So ini kena diperbaiki. Perkara ini perlu diperbaiki. Okay, sama-sama. Sebab ini adalah pesanan
Abu Bakar radhiyallahu an, supaya kita jaga solat kita sebaik-baiknya. Dan itu bukan hanya pesanan Abu Bakar, bahkan ia adalah sesuatu yang telah Nabi SAW peringatkan kepada kita dalam banyak hadis Nabi SAW. Okey, dan juga kedua yang dipesan oleh Abu Bakar kepada Salman Al-Farisi itu tadi, apa dia? Jangan membunuh sesama muslim. Jangan buat perkara-perkara yang boleh menyebabkan berlakunya penumpahan darah. So, ini adalah perkara yang perlu kita ingatkan juga dalam diri kita. Okey, kalau kita kata sekarang ni tak bolehlah nak bunuh orang tu kan, kerana kita takut dengan undang-undang. Tapi, kalau nak saya kaitkan dengan apa yang dipesan oleh Abu Bakar As-Siddiq ini ialah, kita ni jaga hubungan kita sesama muslim. Jangan timbulkan permusuhan, jangan timbulkan persengketaan. Jangan buat perkara-perkara. Contoh, kalau kita nak relate kita sesama muslimah ya, jangan kita buat perkara-perkara antara kita sesama muslimah yang boleh menyebabkan berlakunya permusuhan antara kita. Ataupun persengketaan. Dengan menyakitkan hati kawan-kawan kita yang ada di sekitar. Dengan membuat kawan kita dengan seorang yang lain pula berjauh hati dan sebagainya. Kita ni kalau boleh ya muslimah, kita ni community kita ni kecil. Kita sesama muslimah juga komunitinya kecil. Kita kalau boleh nak kuat antara satu dan yang lain. Ada satu hubungan rapat yang baik, yang saling sokong menyokong antara satu dan yang lain. Jangan sampai berlaku permusuhan, persengketaan hingga menyebabkan kita sesama muslimah berjauh hati dan saling tidak menghormati antara satu dan yang lain. Sebab itu adalah larangan Nabi SAW. Kan Nabi pesan kepada kita, jangan buat perkara yang meremehkan orang lain. Bihasbi mri'in minasyarr, Nabi sebut. Cukuplah seseorang itu dia melakukan sesuatu yang disebut sebagai keburukan ataupun kejahatan apabila dia meremehkan saudara muslimnya yang lain. Jadi kita jaga diri kita baik-baik. Jangan kita buat perkara-perkara yang boleh menyebabkan rakan muslimah kita yang berada di sekitar kita rasa mereka itu tidak penting dalam kehidupan mereka, dalam kehidupan kita. Kalau boleh kita ni nak baik dengan semua orang. Sebab itu kena saling jaga antara satu dan yang lain agar kita ada satu hubungan ukhuwah Islamiyah yang kuat. Dan kena ingat, mengapa berlakunya pembunuhan? Okey, kerana apa? Ia bermula dengan persengketaan. Persengketaan, permusuhan, dia akan menyebabkan seseorang nak membunuh orang lain. Sebab itu kita kena jaga baik-baik, sebarkan kasih sayang, bukan permusuhan. Baik muslimah, hingga itu sahaja kuliah kita pada hari ini. InsyaAllah kita akan sambung pada sesi yang berikutnya. Okey. Dan saya harap kita sama-sama ada kekuatan untuk meneruskan kuliah ni kan, walaupun secara online. So kalau kita saling menyokong lah, sokong masjid, sokong asatiza, okay, yang berusaha untuk menyebarkan ilmu secara online ini dan meneruskan kajian-kajian secara online ini, bagi saya itu adalah perkara yang baik dalam keadaan kita pada situasi yang begitu genting pada waktu ini. Okey, kita saling mendoakan antara satu dan yang lain agar sama-sama berada dalam keadaan kesihatan dan juga sama-sama berada dalam keadaan kesabaran dan kekuatan untuk berhadapan dengan situasi-situasi yang kadang-kadang kita sendiri tak pernah sangka begini akhirnya berlaku dalam kuliah-kuliah yang sedang kita hadapi ini. Okey, baik, saya tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.